Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita pelbagai nikmat dan kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kelapangan masa, kesihatan badan, dua nikmat yang mana kebanyakan manusia rugi di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah agar jadikan kita hamba-hamba yang apabila mendapat nikmat sentiasa bersyukur, dan apabila berdosa, apabila ditimpa musibah sentiasa bersabar, dan apabila berdosa segera beristighfar. Dan itulah tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Pada malam ini seperti biasa kita teruskan usaha kita menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, nescaya Allah berikannya kefahaman di dalam agama. Kita telah sampai kepada hadis berkaitan dengan atau hadis-hadis berkaitan dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis terakhir adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang beberapa hal berkaitan dengan sifat solat yang beliau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa lakukan, dan perkara yang dilarang di dalam solat antaranya adalah duduk seperti duduknya anjing, dan juga dilarangnya daripada meletakkan lengan di atas tanah sebagaimana letaknya haiwan yang liar ataupun anjing juga. Dan yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan memberi salam. Itulah kita huraikan hadis tersebut sampai kepada hadis berikutnya, hadis 259 atau 260. Berkata pengarang kitab rahimallahu taala, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Muttafaqun alaih. Yang maksudnya, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dua bahunya. Baik, berkata pengarang ataupun pengarang Subulus Salam itu Al-Imam As-San'ani rahimallahu taala, ketika mensyarahkan makna kana yarfa'u yadayhi hadwa, beliau terangkan bacaannya, barisnya hadwa, baris haknya di atas. Baik, makna hadwa kata beliau ay muqabil, iaitu sejajar di hadapannya. Di hadapan apa? Mankibai, dua bahunya. Dan dua bahu adalah tulang di antara lengan ni dengan kepala atau leher. Jadi ini dinamakan bahu, bahagian ini. Jadi bila Nabi SAW, kata Ibnu Umar, dia mengangkat kedua tangannya, tangan kita tahu, tapi sampai ke mana? Hadnya adalah hadwa. Hadwa maknanya persis sama level. Hadwa. Mankibai, ini dua tangannya, dua bahunya.
Dan bilakah ini dilakukan? Idza ftataha shalah, apabila beliau memulakan solat, yakni baru nak masuk solat. Dan ini dinamakan takbiratul ihram, iaitu ketika kita membaca Allahu Akbar untuk masuk ke dalam solat. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW tidak membaca apa-apa zikir ataupun ta'awudz, apalagi lafaz niat apabila baginda ingin masuk solat. Jadi beliau nak masuk solat aja menghadap kiblat. Nah, dan biasanya Nabi SAW akan mengingatkan makmum untuk merapatkan saf, sebagaimana yang kita baca dalam hadis-hadis sebelum ini. Terus Nabi SAW menghadap kiblat dan membaca takbir. Membaca takbir Allahu Akbar, dan ketika itu juga Nabi SAW mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Jadi belakang tangan ini menghadap ke bahu, yang depan ni menghadap ke mana? Ke depan, ke kiblat, macam ini. Itu zahir daripada hadis ini. Wa idza kabbara liruku', tapi bukan sekali ini je Nabi SAW angkat dua tangannya. Sekali lagi Nabi SAW mengangkat dua tangannya apabila beliau bertakbir untuk ruku'. Yang kita tahu rukun kedua selepas kita berdiri, baca Fatihah dan baca surahnya, maka kita akan turun, tundukkan badan kita untuk rukuk. Telah kita terangkan macam mana Nabi SAW rukuk dalam hadis sebelum ini, iaitu Nabi SAW akan ratakan badannya dan kepalanya tidak ditundukkan sangat dan tidak juga dinaikkan ke langit, tapi sejajar dengan badannya. Matanya menghadap ke kiblat. Jadi ketika turun itu Nabi SAW akan bertakbir. So ini dalil bahawa kita juga membaca takbir apabila kita pindah daripada rukun diri itu kepada rukun ruku'. Wa idza kabbara liruku', Nabi angkat dua tangannya. Ke mana? Sama juga macam tadi, ke paras dua bahunya. Baik, kemudian Nabi SAW Allahu Akbar, kemudian Nabi SAW rukuk. Dan setelah rukuk dia akan angkat badannya ataupun angkat kepalanya daripada rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, Nabi akan baca sami Allahu liman hamidah. Di sini tak sebutkan takbir sebab Nabi baca sami Allahu liman hamidah sebagaimana terdapat dalam hadis lain. Begitu juga Nabi akan angkat dua tangannya sejajar bahunya apabila bangun daripada rukuk. Dan kata pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis ini muttafaqun alaih, artinya ia dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita tahu bahawa kalau hadis mendapat status muttafaqun alaih, ia adalah hadis yang paling sahih. Baik, yang paling sahih selepas kitabullah. Nah, jadi apa kata Al-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab, kita baca sedikit. Fihi syar'iyyatu raf'il yadaini fi hadhihi thalathatil mawadhi'. Terdapat dalam hadis ini pensyariatan mengangkat dua tangan di tiga tempat ini. Baik, pensyariatan. Kenapa dia tak kata sunat ataupun wajib? Sebab ini adalah apa? Perintah Nabi ke perbuatan Nabi? Perbuatan Nabi SAW. Nabi tak perintah apa-apa. Kalau Nabi perintah, mungkin kita boleh kata wajib. Jadi Nabi tak perintah, cuma Nabi lakukan. Adakah semua yang Nabi SAW lakukan hukumnya wajib? Walaupun Nabi SAW bersabda kepada sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi perintah untuk solat sebagaimana solat Nabi. Asal perintah adalah wajib, telah kita terangkan. Dan ia juga adalah menerangkan perintah Allah SWT. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan banyak ayat seperti itu. Dan dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Jadi macam mana nak solat yang diperintahkan oleh Allah SWT? Ikut Rasulullah SAW. Jadi sepatutnya apa juga yang Nabi buat SAW dalam solatnya, hukumnya wajib. Tapi sebenarnya ini tidak difahami oleh para al-ulama. Sebabnya apa? Sebab ada hadis yang awal dalam kitab sifat salat. Hadis yang sangat penting. Hadis apa tu? Orang yang apa? Orang yang salah dalam salatnya. Hadis al-musi'u salatuhu.
orang yang salah dalam solatnya. Kerana dalam hadis itu Nabi SAW sedang mengajar orang yang salah solatnya. Sampai 3 kali dia ulang solatnya. Nabi kata, kau tak solat lagi, kau belum solat lagi. Akhirnya Nabi SAW ajarkan solat. Betul tak? Dan dalam apa yang Nabi SAW ajarkan, pasti wajib. Telah kita tahu. Jadi apa yang Nabi tak ajarkan tu tidak wajib. Sebab kalau wajib, pasti akan diberitahu kepada orang yang tak tahu. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyimpan ilmu. Dia sembunyikan daripada seseorang itu. Sampai kan orang itu tak tahu. Akhirnya solat dengan solat yang salah. Tak mungkin, sebab Rasulullah SAW sifatnya apa? Amanah dan tabligh. Dia menyampaikan. Baik. Jangan pula ada teori Nabi SAW takut dengan sahabat tu, takut sahabat tu pukul. Jadi Nabi taqiyah, jadi simpankan sebahagian tu. Ada teori macam tu. Jadi hukum selain daripada apa yang ada dalam hadis Abu Hurairah, orang yang salah solatnya, Abi Rifa'ah juga hadis tu, maka selain itu kata ulama tidak wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan dia wajib. Okey ni? Okey, pas. Jadi sekarang hadis kita ni, hadis mengangkat tangan ini, ada tak dalam hadis orang yang salah dalam solatnya? Ada tak Nabi ajar suruh angkat tangan? Tak ada. So maknanya apa? Tak wajib. Kalau tak wajib maknanya apa? Tak payah buat, kan? Tak wajib maknanya apa? Betul lah, tak payah buat lah. Tak payah buat lah. Tak wajib maknanya sunat. Sebab Nabi buat. Termasuk dalam mengikut Rasulullah SAW, terdapat keumuman mengikut sunnah Nabi SAW. Baik. Antaranya firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Ini umum. Apa juga pada Rasulullah SAW, pada perbuatan-perbuatannya ada ikutan baik untuk siapa? Untuk sahabat saja ke untuk kamu semua? Untuk kamu. Laqad kana lakum. Jadi semua sampai hari kiamat dituntut untuk mengikut Nabi SAW. Uswah hasanah, ikutan yang baik. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingat Allah SWT. Jadi hukumnya sunat. Sebab itu kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, terdapat dalam hadis ini pensyariatan. Jadi asal perbuatan Nabi SAW minimumnya adalah disyariatkan. Lawan disyariatkan, tidak disyariatkan. Dan makna tidak disyariatkan, bid'ah. Satu yang tidak disyariatkannya bid'ah. Jadi tidak bid'ah, bahkan disyariatkan, bahkan sunnah Nabi buat. Angkat tangan. Amma inda takbiratul ihram, adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, fataqaddama fihi al-kalam. Telah dibicarakan sebelum ini. Apa yang dibicarakan oleh San'ani rahimahullah ta'ala sebelum ini tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bahawa ia disepakati oleh ulama semuanya. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah baik mengatakan bahawa adalah sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang pertama sekali. Tak ada khilaf di kalangan al-ulama, ijma'. Adanya ijma'. Dan dikatakan di situ bahawa riwayat-riwayat mengangkat tangan ketika itu diriwayatkan oleh jumlah yang sangat ramai dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim. Hadisnya adalah hadis mutawatir secara maknanya. Jadi ramai sahabat mengatakan Nabi bila masuk solat je, dia baca Allahu Akbar, dia angkat tangan. Boleh. Tak ada khilaf. Amma indar ruku'i wal raf'i minhu, adapun mengangkat tangan ketika nak rukuk dan ketika bangun daripada rukuk, nak i'tidal, fa hadzal hadis dalla ala masyru'iyyati dzalik. Hadis ini menunjukkan pensyariatan kedua-duanya juga. Sebab hadis ni jelas bahawa Nabi SAW juga mengangkat tangan ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Jadi ini dalil bagi orang yang berkata kita disyariatkan juga mengangkat tangan pada dua-dua tempat ini. Ini total 3 tempat. Tetapi
ada yang tak setuju dengan pandangan ini. Kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ajma'a ulama'ul amsari ala dhalika illa ahlul Kufah. Semua ulama' negeri-negeri Islam pada zaman beliau ni, dan beliau ni sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata ulama' semuanya ijma' angkat tangan pada 3 tempat ini. Rukuk pun angkat tangan, bangun dari rukuk pun angkat tangan, melainkan siapa? Orang-orang Kufah. Orang Kufah je. Orang Basrah pun masih lagi angkat tangan. Contohnya, pada Kufah dan Basrah ni satu negeri di Iraq. Dan orang-orang Hijaz, di bawah orang Yaman, orang Syam, orang Mesir, semuanya angkat tangan, melainkan orang Kufah. Tapi orang-orang Kufah ni pun tempat ulama' juga. Banyak ulama' besar di Kufah. Waqi' orang Kufah, Al-Thawri orang Kufah, dan beberapa ulama' lain daripada Kufah. Daripada kalangan ulama' mazhab, siapa dia daripada Kufah? Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau juga berpendapat yang disyariatkan hanyalah mengangkat 2 tangan itu ketika takbiratul ihram. Adapun bila nak rukuk, bila bangun daripada rukuk dan semua lagi intiqalat, takbir intiqal, yang pindah dari satu rukun ke satu rukun, semuanya tidak diangkat tangan. Tidak sunnah diangkat tangan. Itu mazhab Abu Hanifah dan orang-orang Kufah. Baik. Jadi, manakah pendapat yang benar? Ada khilaf dari kalangan salaf. Tapi, adakah dua-dua betul? Taklah. Satu betul, satu salah. Cuma insya-Allah yang salah tu pun dapat pahala. Sebab mereka berijtihad, yang betul dan tentu lagi dapat pahala. Dapat pahala lebih lah. Jadi di sini kita katakan pendapat yang sesuai dengan hadis, dengan dalil adalah pendapat jumhur. Itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan lain-lain lagi. Yang mengatakan diangkat tangan juga ketika turun rukuk, bangun daripada rukuk berdasarkan hadis kita ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin orang tanya, Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah tu, ulama-ulama hadis juga, mereka tak tahu ke hadis Bukhari ni? Mereka tak baca ke hadis Muslim ni? Nah, itu satu. Jadi mereka kata, kan mereka lagi senior. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala banding dengan Bukhari Muslim, banding dengan Maliki, Syafi'i, Hambali, siapa lagi senior? Abu Hanifah lagi senior. Jadi dia lagi dekat dengan zaman apa? Sahabat. Dan lagi salaf daripada mereka. Lepas tu orang lain semua kena ikut Abu Hanifah sebab dia lagi salaf. Lagi salaf, lagi power. Nah. Jadi kita jawab, penghujahan bukan seperti itu. Penghujahan ilmiah bukan mengikut siapa lagi senior. Pertama, semua dah sampai level mujtahid ke belum? Abu Hanifah baik ataupun Maliki, Syafi'i, Hambali ni semua ulama-ulama ni dah sampai level mujtahid ke belum? Dah qualified untuk keluarkan hukum ke belum? Dah qualified. Kalau dah qualified, mereka semua sama. Boleh keluarkan hukum. Dan ketika itu, mereka dah tak perlu nak taklid antara satu dengan lain. Bahkan tak boleh mereka taklid ijtihad ulama lain. Beliau setiap mujtahid di atas pundaknya mencari kebenaran mengikut apa yang Allah berikan kepadanya daripada ilmu dan alat-alatnya. Jadi dia kena ijtihad sendiri. Jadi tak adalah kalau orang dah sampai qualified kepada jadi doktor, dia kena ikut doktor lain. Tak ada. Dia check sendiri, diagnose dan dia keluarkan hukum sendiri. Baik. Dan siapa juga yang ikut mana-mana doktor yang qualified tau. Doktor yang qualified. Bukan doktor itik tau. Yang action je ada title doktor. Tak, ni doktor betul. Bukan doktor haiwan, doktor betul. Doktor orang. Jadi dia boleh ikut. Sebab dah qualified. Tak ada masalah. Tapi mungkin doktor yang dah qualified pun tersilap dalam satu-satunya nasihat dia, dalam satu hukum. Begitu juga para ulama. Mereka berselisih pendapat. Jadi kadang-kadang ada yang tersilap. Tapi ada yang betul.
Untuk kita tak boleh. Kita bukan tugas kita nak banding-bandingkan siapa lagi bagus, siapa lagi senior, siapa lagi banyak patientnya, banyak followernya lah. Siapa klinik dia lagi penuh, tak. Bukan tu. Kita lihat apa ni. Selepas itu kita dah tahu semua sama level dari sudut keahliannya. Kita lihat hujah mereka. Doktor ni kenapa dia kata dia ni sakit gini? Doktor yang kedua kenapa dia kata bukan dia sakit lain pula? Jadi kena tahu hujah mereka. Kita bukan sampai level doktor lah, tapi kita boleh apa ni? Kalau kita sampai kepada tahap boleh ikuti dalil-dalilnya, maka kita boleh tarjih manakah satu pendapat yang benar. Dan kita ada kaedah-kaedah untuk mentarjih. Dan antara yang senang je adalah kita lihat kepada hadis. Sebab masalah-masalah apa juga dalam masalah agama, orang boleh ijtihad dan keluarkan pendapat macam-macam, tapi bila datangnya hadis dari Nabi SAW, habis. Kita dah apa ni? Kita tinggalkan semua pendapat, kita ambil hadis Nabi SAW. Kalau hadis Nabi tu jelas lah. Hadis ni jelas tak? Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan ke angkat apa benda? Mungkin orang kata dia angkat tangan tapi dia garuk-garuk ke atau dia kipas lalat ke. Taklah, ni dah tentu angkat tangan. Macam mana dia angkat tangan? Takbiratul ihram. Ni namanya nas. Maknanya hadis ni dinamakan nas. Yang pertama, nas tu maknanya Quran atau hadis. Nas tu bukan dalam sudut istilah, bukan kata ulama. Nas tu maknanya Quran atau hadis. Itu dah satu makna. Satu lagi makna nas adalah ia adalah satu Quran ataupun hadis yang tidak mengandungi lebih daripada satu makna. Ia cuma ada satu makna je. Okey, tak boleh kita faham lain makna. Seperti dalam hadis ini. Dan asal nas tu adalah tempat yang tinggi. Manassah. Kalau dalam auditorium ada tempat tinggi sikit tu, ataupun bila zaman dulu atau zaman sekarang lah, zaman dulu lah, orang ada pelamin kan, dia ada tinggi, tempat tinggi dinamakan manassah. Tempat tinggi sikit. Jadi kalau Quran, ayat Quran tu adalah nas, hadis tu adalah nas, maknanya very prominent dalil makna tersebut, tak ada makna lain. Boleh? Kemudian, apakah uzur orang yang tidak mengikut hadis ini? Maka apa kita jawab? Banyak uzurnya. Mungkin dia tak tahu hadis ini. Oh, ini kita dah mengurangkan, kita dah diskredit Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah. Inilah orang-orang ni tak hormat kepada ulama. Adakah maknanya macam tu? Kalau awak tak tahu satu hadis terus awak jadi hina dina. Ya. Tak tahu satu hadis, tak tahu dua hadis, hina ke? Adakah mesti seorang mujtahid tahu semua hadis? Lagi-lagi zaman tu tidak. Zaman Abu Hanifah belum lagi dia kumpul keseluruhan sunnah Nabi SAW dalam kitab-kitab. Ini masih zaman compilation of hadis. Ni zaman tadwin sunnah. 100 tahun, 200 tahun mereka masih lagi kumpulkan sunnah Nabi SAW. Tapi inilah permulaannya. Maka timbullah kitab sahih. Sebelum kitab sahih tu ada kitab-kitab musnad, kemudian ada kitab-kitab mu'jam dan sebagainya, sampai kepada zaman 400-an Hijrah, zaman Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Barulah kita katakan dah dikumpulkan hadis-hadis. Kalau tak 100%, dah 99% lah hadis-hadis Nabi SAW. Perlu kita faham ni. Jadi kalau orang tak tahu satu hadis, mungkin sahaja. Hatta sahabat Nabi SAW, adakah setiap sahabat tahu semua hadis? Adakah Abu Bakar tahu semua hadis Nabi? Umar tahu semua hadis Nabi? Uthman tahu semua hadis Nabi? Tak adakah hadis yang dia tak tahu? Jawabnya ada juga, dia tak tahu. Ada yang Abu Hurairah yang tahu. Dan kalau kita ingat hadis ta'un, apa yang kita buat kalau ada wabak ta'un kat satu negeri dan kita nak pergi sana, Umar bin Khattab tak tahu apakah hadis Nabi SAW. Dia kata kita pergi juga. Dan dia bermesyuarat dengan orang Muhajirin dan Ansar. Nak pergi kita nak pergi. Jadi dia kata janganlah, kita kalau pergi kita semua mati kata. Mati kena ta'un. Ada yang kata kita pergi juga, jangan takut, tawakal ala Allah. Baik. Jadi datangnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia tak ada kat dalam mesyuarat. Dia ada hal apa semuanya. Dia dengar je orang sedang
sedang discuss tentang isu ni, dia pun kata, aku ada ilmu tentang hal ini. Aku ada ilmu tentang hal ini. Apa ilmu dia? Hadis. Dia kata, aku dengar Rasulullah SAW, kalau kamu dengar kat satu tempat tu ada wabak ta'un, kamu jangan pergi situ. Dan kalau kamu ni, tempat kamu ada wabak ta'un, kamu jangan keluar daripadanya. Selesai. Menunjukkan bahawa Muhajirin Ansar, termasuk Umar bin Khattab, sahabat yang mulia lagi afdal daripada Abdul Rahman bin Auf, tak tahu hadis ini. Baik, dan ini banyak contoh-contohnya. Dan kitab yang sangat baik menerangkan tentang sebab-sebab ulama khilaf, berselisih pendapat dalam masalah agama, adalah kitab Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau namakan Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Yang maksudnya mengangkat celaan dari ulama-ulama yang cemerlang, an A'immatil A'lam. Bahawa kalau mereka, kemudian diterangkan kenapa ulama khilaf. Jadi kalau kamu tahu kenapa mereka khilaf, banyak sebab diterangkan. Kadang bukan pasal tak tahu hadis, ada hadisnya, tapi hadisnya sampai pada dia melalui jalur yang lemah. Sanad dia lemah, jadi dia tak ambil. Tapi tak bermaknanya hadis tu dhaif. Sebab orang lain dapat daripada sanad yang sahih, contohnya. Kemudian dia dapat juga, mungkin dia dapat hadis tu daripada sanad yang sahih. Tapi apa yang berlaku? Pada dia bukan nas. Hadis tu tidak jelas bagi dia. Bagi dia, oh mungkin ada makna lain. Ataupun pada dia makna dia jelas, tapi dia ada hadis lain yang bercanggah dengan hadis ini. Jadi dia tak mau ambil hadis ni, dia ambil hadis yang lagi satu. Dengan apa? Ini antara sebab ulama berselisih pendapat. Jadi bagi kita, dah sahihnya hadis dari Nabi SAW, kita seolah-olah macam Ibnu Umar, kita nampak Nabi SAW bila solat, angkat tangannya sampai kedua bahunya di 3 tempat ini. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, kita bangun daripada rukuk, dan kita pun amalkan. Selesai masalah. Adapun kita tak kritik-kritik Imam Abu Hanifah ataupun orang yang nak ikutnya. Baik. Kata As-San'ani rahimahullah ta'ala lepas itu, wal khilafu fihi lil hadawiyah mutlaqan fil mawadhi'i thalathah. Ini satu faedah. Kata Imam San'ani, untuk ulama-ulama atau mazhab hadawiyah terdapat khilaf dalam 3 tempat. Maknanya 3 tempat tak ada apa? Tak angkat tangan. Siapa ni Hadawiyah ni? Hadawiyah ni adalah mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Tapi mazhab Syiah mana ni? Yang mengikut Imam Hadi. Imam Hadi ni salah seorang daripada ulama Zaidiyah. Salah seorang daripada tokoh Zaidiyah. Dan Imam San'ani rahimahullah ta'ala tinggal bersama dengan mereka, sebab sama negeri di Yaman. Jadi dia tahulah mazhab mereka. Dan disebutkan khilaf mereka. Adapun untuk kita, tak ada apa-apa faedah khilafnya orang-orang Syiah, hatta orang-orang Zaidiyah sendiri. Sebab orang Zaidiyah ni, dia tetap apa ni? Dia tetap tidak termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tetap termasuk di kalangan Ahlul Bid'ah. Cuma dia dalam banyak-banyak orang Syiah, dia paling dekat dengan kita. Paling dekat tak maknanya dia dah betul. Paling dekat aja. Sebab mereka sama macam Syiah yang lain daripada sudut mengatakan Ali adalah sahabat yang paling afdal, dan Ali lah yang sepatutnya jadi khalifah. Sama macam Syiah lain. Baik. Dan begitu juga anak-anaknya. Cuma bagusnya Syiah Zaidiyah ni dekat sikit dengan kita. Dia tak adalah kutuk Abu Bakar, Umar, Uthman ni. Bahkan mereka sayang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman. Sebab imam dia, cucunya atau cicitnya Rasulullah SAW, Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau ini tidak menolak sahabat. Dia sayang sahabat. Jadi dia kata bolehnya seorang imam yang tidak afdal, ada kelebihan, jadi imam kepada orang lain yang lagi afdal daripadanya. Jadi dia mensahkan khulafa ar-rasyidin.
Tapi dia sama juga. Dia kata sepatutnya imam-imam semua mesti daripada Ahlul Bait. Selain semua sama macam Syiah lain. Nah. Tapi sayangnya mazhab Zaidiyah ni, dia ni tak pandai bohong. Kalau dia pandai bohong, dia dah pergi jauh. Macam Syiah Iran ni, Syiah Khomeini, Syiah Imamiyah. Dia tak pandai bohong pula. Yang ada taqiyah, yang ada bohong cuma Syiah Iran. Sebab tu dia boleh jauh, boleh pergi. Dia boleh kata orang tu sembunyi sana, dia sembunyi sini kan. Dia masuk kat tempat orang, action macam orang Sunnah, action macam orang Syafi'i, pakai title Syafi'i, pakai title Hanafi. Lepas tu kahwin dengan orang Sunni, especially dekat Afghanistan dengan India. Dia masuk daripada Iran. Lepas tu dia sebarkan mazhab dia. Dan seterusnya. Jadi lepas tu bila kena bongkar kepekongannya je, dia lari. Lepas tu dia bawa hadis baru. Tu tahu-tahu je keluar tahun 400 Hijrah baru keluar kitab hadis je. Selama 400 tahun tak ada kitab. Semua kitab ada 12 nama tu semua keluar lepas 400 Hijrah, lepas dibongkar. Dan tiba-tiba dialah yang boleh boleh tahan kita katakan daripada serangan-serangan Syiah lain, dan Syiah lain semua akhirnya kira kita katakan inqarat, extinct, dia jadi macam tak ada ataupun tinggal sedikit saja zaman kita sekarang. Hatta banyak yang daripada mazhab Zaidiyah di Yaman pun dah jadi Syiah Imamiyah. Sebab tu sekarang kalau kata orang Syiah, kira-kira semuanya Syiah Iran. Hatta yang di Yaman pun. Jangan sangka bahawa di Yaman tu semuanya Syiah, tak ada lain melainkan Zaidiyah ni. Tak, banyaknya adalah Syiah Imamiyah. Sekarang kalau kita nak maksudkan bahawa ini adalah Syiah Zaidiyah, kita mesti sebut Syiah Zaidiyah. Kalau kita cakap Syiah je, mana-mana kau Syiah? Syiah ni semua Syiah Imamiyah. Kalau kita nak kata dia Syiah Daudi Bohriyah, baru kita kena sebut tu, baru maknanya dia bukan Syiah Iran. Kalau tak, dia sama juga. Semua sama. Dia dah dominan sekarang ini. Sebab dia ada macam-macam strategi untuk untuk tahan lama, kata orang tu. Untuk pergi jauh. Tipu dia banyak. Lepas tu daripada sudut politiknya, dia pandai hijack Persatuan Melayu Islam, dia hijack terus jadi apa? Jadi Syiah. Tempat-tempat besar-besar yang bertanggungjawab terhadap orang-orang Ahlussunnah, dia masuk, dia hijack action, dia tahu dia ada kat dalam. Dia baik dengan menteri-menteri dan sebagainya. Bisnes dia ada kurma, kan? Kurma tiap-tiap tahun. Tu sedap pula. Dan lain-lain lagi. Lepas tu daripada sudut militerinya, pengaruh politiknya dan sebagainya. Kemudian sekarang dia kata dia ada nuklear, betul tak? Jadi dia berlagak berani nak lawan, kita katakan barat dan sebagainya. Ramai yang sayang dengan dia. Lepas tu ada yang sampai puji dia zuhud. Pakai ketua negara mereka tu zuhud, konon pakai simple aja dan duduk buat atas tanah dan sebagainya. Tak macam raja-raja besar. Ramai yang tertipu dengan dia. Sebab tu akhirnya ada orang bila masuk politik yang mereka ataupun nak perjuangkan revolusi Iran juga. Baik. Jadi kalau kita tahu hakikat mereka, sejarah rahsia mereka, kita katakan bahawa mereka sebenarnya lebih jahat daripada banyak orang jahat. Baik, balik kepada masalah ini. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tak ada khilaf disunatkan angkat tangan ni, kecuali mazhab Abu Hanifah. Adapun Syiah Al-Hadawiyah, mereka tak angkat tangan langsung. Bahkan pada mereka mereka ada dalil lah, wastudilla lil hadi fil bahri biqauli ma li arakum. Al-Bahru ni adalah asal kitab Subulus Salam. Asal kitab Subulus Salam ni, Al-Bahru, dia besar. Datang Imam San'ani, dia ringkaskan. Kata San'ani, hadis itu mengisyaratkan kepada hadis Jabir bin Samurah yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan lafaznya
kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna bi aidina assalamu alaikum warahmatullahi wa asyara bi yadayhi ilal janibain. Kita terjemah dulu. Adalah kami dulu bila kami solat bersama Rasulullah SAW, kami akan lakukan dengan tangan kita Assalamualaikum warahmatullahi, dan dia mengisyaratkan dua tangannya ke sebelah kiri, kanan dan kiri. Jadi bila beri salam bukan kepala dengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun tangan kanan gini, tangan kiri gini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma tumi'una bi aidikum. Kamu tunjuk tangan tu kepada apa? Mali ara aidikum, mali ara aidiakum ka'adnabi khailil syumus uskunu fis salah. Aku lihat tangan-tangan kamu ni macam ekor kuda kepanasan. Diamlah dalam solat. Wa innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidih. Hanya saja cukup seorang daripada kamu letakkan tangannya atas pehanya, thumma yusallimu ala akhihi an yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia beri salam kepada saudaranya di kanan dan di kirinya. Dan hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi ini mungkin jadi dalil bagi mazhab Hadawiyah Zaidiyah ni, tak boleh angkat tangan. Tapi betul ke? Kuat ke dalil ni? Dalil ni untuk apa? Untuk rukuk ke? Untuk bangun dari rukuk ke? Bukan. Ini untuk beri salam. Jadi tak kena lah kita katakan hadis ini. Kita dah hadis yang jelas tentang rukuk dan bangun dari rukuk. Kemudian ini dijawab oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala, wa amma qawluhu uskunu fis salah, diamlah dalam solat, fahuwa a'idun ila ma ankarahu alaihim. Diam tu balik kepada apa yang Nabi ingkar, iaitu ketika beri salam, angkat tangan. Fa innahu ma'lumun anna salata murakkabah min harakat wa sukun wa dzikrillah. Sebab kalau tidak, kita tahu bahawa solat itu ada banyaknya perbuatan, adanya zikrullah. Adakah kita diam macam patung ketika solat, tak ada rukuk, tak ada apa, tak ada angkat tangan terus? Jawabnya tidak kan, ada bergerak. Jadi bila Nabi kata jangan gerak, diam dalam solat, bukan maknanya diam yang total. Diam ketika itu, ketika beri salam, jangan angkat-angkat tangan. Berkata Al-Muqbili, ini semua ulama dia lah, fil manar ala kalamil imamil mahdi. Imam Mahdi ni Imam Hadawiyah ni, in kana hadza ghaflatun minal imam ila hadzal had. Alangkah lalainya imam ni sampai ke tahap ini. Kalau inilah kelalaian, tidak cermat, maka sungguhnya jauh sangat. Oh, minta maaf, salah. Imam tak sepatutnya lalai sampai ke tahap ini. Maknanya maksud dia Imam Zaidiyah ni. Wa in kana ma'a ma'rifati haqiqatul amr fahuwa awra' wa arfa' min zalika. Dan kalau dia tahu hadis ataupun hadis ini, maksud hadis ini, maka dia lebih wara' daripada nak faham hadis macam ni. Jadi mereka cuba nak analisa kenapa imam dia cakap lain daripada hadis kita. Dia pakai hadis lain. Sekali lagi, kita tak sepatutnya masuk sampai macam inilah. Nak pertahankan seorang imam, kita dah ada hadis, kita pakai hadis saja. Wa amrul raf'i awdahu min an turada lahul ahadithul mufradat. Adapun mengangkat tangan ini, dalilnya cukup banyak sampai kita nak bawakan hadis-hadis yang sendiri-sendiri, yakni hadis-hadis satu-satu ni. Sebab dah terlampau banyaknya hadis-hadis menunjukkan Nabi angkat tangan ketika solat. Wa sahhat sihhatun la tamna'. Baik, kesahihannya telah jelas, tak ada halangan. Walidha lam yaqa'il khilaf al-muhaqqaq fihi illa lil hadi faqat. Sebab itu tidak ada khilaf yang benar-benar khilaf, melainkan dalam mazhab Hadawiyah saja. Fahiya minan nawadir allati taqa'u li afradil ulama. Ini termasuk kesilapan yang berlaku pada seseorang ulama.
Dan ini juga berlaku pada ulama lain seperti Malik, Asy-Syafi'i dan lain-lain lagi. Ma ahadun minhum illa lahu nadirah. Tidak ada ulama melainkan pasti dia ada apa? Ada perkara yang dia lain sikit daripada yang lain. Yang bagi an tuhmara fi janbi fadli wa tajannub wa tujtanab. Sepatutnya kita jangan bungkar-bungkar kan, kita maafkan. Maknanya itulah sikap kita terhadap al-ulama. Wa khalafatil Hanafiyah fima 'ada ar-raf'i inda takbiratil ihram. Mazhab Hanafi pula menyalahi Ahlussunnah dalam mengangkat tangan selain daripada takbiratul ihram. Dan apakah dalil mereka? Iaitu riwayat daripada Mujahid annahu shalla khalfa Ibn Umar falam yarahu yaf'alu dhalika. Mujahid seorang tabi'in, dia pernah solat belakang sahabat Ibnu Umar, tapi dia tak lihat Ibnu Umar angkat tangan ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Itu dalilnya. Kita ada hadis Nabi buat, kita ada sahabat tak buat. Kok kita ambil sahabat, kita tak ambil hadis? Dan satu lagi dalil bagi Al-Hanafiyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, hadis Ibnu Mas'ud bi annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 'inda al-iftitah thumma la ya'ud. Bahawa Ibnu Mas'ud kata dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat dua tangannya bila takbiratul ihram, kemudian Nabi tak kembali. Tak kembali ni ada yang mereka faham, dia dah tak angkat-angkat tangan lagi. Maknanya lepas tu rukuk tak angkat tangan lah, dia faham macam tu. Okey. Jadi ini dua riwayat. Jawapan untuk hadis pertama kata San'ani, di dalam sanad Mujahid itu ada Abu Bakar Ibn Ayyash. Wa qad sa'a hifdhuhu, hafalannya buruk. Dan kerana ia bercanggahan dengan riwayat Nafi' dari Salim, dua-dua ni adalah anak Ibnu Umar, yang mengatakan Ibnu Umar angkat tangan. Wahuma musbitan. Mujahid menafikan. Dan dalam kaedah, kalau ada orang yang menafikan dan ada orang yang mengisbatkan, kita ambil yang isbat. Sebab yang isbat tu ada ziyadatul ilm, ada ilmu tambahan. Yang kata tak ada, tak tahu. Yang kata ada, tahu. Selesai masalah. Kemudian wa bi anna tarkahu lidzalika idza thabat. Kalaulah Ibnu Umar tu betul-betul tak angkat tangan ketika rukuk, bangun daripada rukuk sebagaimana riwayat Mujahid, mungkin dia nak beritahu bahawa boleh tak angkat tangan, bukan tak sunnah angkat tangan. Wajib ke angkat tangan ni? Tak wajib, sunnah aja. Jadi dia nak kasih tahu bahawa tak wajib angkat tangan. Mungkin. Wa annahu la yarahu wajiban. Jadi itu jawapan untuk dalil Abu Hanifah, riwayat Ibnu Umar. Yang kedua kita tahulah ni siapa ni? Ibnu Umar. Yang riwayat tadi Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum Ibnu Umar ke Nabi? Nabi. Baik, dalil kedua hadis Ibnu Mas'ud, lam yathbut, tidak sahih. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, walau thabata, kalaulah dia sahih, lakana riwayah Ibni Umar muqaddamah alaih li'annaha itsbat. Ibnu Mas'ud kata apa? Dia tak nampak Nabi angkat tangan lagi lepas takbiratul ihram, kan ada? Kan Ibnu Mas'ud tak nampak, Ibnu Umar nampak. Lagi sekali, antara yang menafikan dengan yang menetapkan, kita ambil riwayat yang menetapkan. Selesai. Baik. Kita baca sikit lagi. Adapun Al-Imam Al-Bukhari
telah meriwayatkan daripada Al-Hasan dan Humaid ibn Hilal bahawa sesungguhnya para sahabat semuanya melakukan demikian. Kanu yaf'aluna dzalik. Ni siapa cakap ni? Ataupun siapa punya riwayat? Al-Imam Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari lepas tu, walam yastathnil Hasanu ahadan. Al-Hasan tidak mengecualikan seorang sahabat pun. Menunjukkan Imam Bukhari kata apa? Sahabat-sahabat semua angkat tangan. Wa naqala an syaikhihi Ali ibn al-Madini annahu qala. Dan beliau meriwayatkan daripada syekhnya Ali ibn al-Madini bahawa dia berkata, haqqun 'alal muslimin an yarfa'u aydiyahum 'inda ar-ruku' war-raf'i minhu li hadithi Ibn Umar hadza. Adalah hak atas orang-orang Islam ketika solat, hendaklah mereka angkat dua tangan mereka ketika rukuk dan bila bangun daripada rukuk. Dah tak payah cakap pasal takbiratul ihram. Takbiratul ihram dah selesai. Disebabkan hadis Ibnu Umar ini yang dalam Bukhari dan Muslim. Wa zada al-Bukhari fi mawdi'in akhar ba'da kalam Ibn al-Madini, dan Imam Bukhari tambah lagi di tempat lain selepas bawakan kata-kata Ibn al-Madini, wa kana Aliyun a'lama ahli zamani. Dia puji guru dia. Ali adalah orang yang paling alim di zamannya. Qal wa man za'ama annahu bid'ah faqad ta'ana fi sahabah. Siapa yang mendakwa bahawa angkat tangan tu bid'ah, maka sesungguhnya dia telah mencacatkan sahabat. Jadi mereka sangat-sangat menganggap mengangkat tangan ni adalah sunnah. Jadi kalau kita solat, jangan, kalau boleh, jangan tinggalkan. Jangan sengaja tinggalkan mengangkat tangan ketika apa ni? Ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Itu adalah syiar Ahlus Sunnah. Sebab orang-orang Ahlul Bidah, orang Syiah, diorang tak angkat tangan. Ada yang kata bahawa batal solat kalau angkat tangan sebab gerakan yang berlebihan. Alhamdulillah, kita akan sambung selepas isyak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali kepada hadis mengangkat tangan di dalam solat. Telah kita baca ikhtilaf ulama berkaitan dengan masalah mengangkat tangan ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Setelah kita menerangkan ijma' ulama disyariatkan mengangkat tangan ketika masuk solat, iaitu ketika takbiratul ihram. Dan kita telah menerangkan dalil bagi orang-orang Kufah, iaitu mazhab Abu Hanifah, di mana mereka lah golongan yang berkata bahawa tidak disunatkan mengangkat tangan ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Mereka mendatangkan dua dalil. Satu adalah riwayat Mujahid bahawa dia tidak melihat Ibnu Umar mengangkat tangan, ya. Dan yang kedua adalah hadis Ibnu Mas'ud bahawa dia tidak melihat Nabi SAW mengangkat tangan sekali lagi selepas dia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Dan kita telah juga membaca jawapan Al-San'ani rahimahullah ta'ala terhadap dua dalil Hanafiyah tersebut. Jadi telah juga diterangkan nukilan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, daripada Al-Hasan Al-Basri dan Humaid bin Hilal, tentang kesepakatan sahabat melakukan demikian, iaitu mengangkat tangan. Dan bagaimana beliau, Imam Al-Bukhari juga telah mendatangkan kata-kata gurunya Ali bin Madini rahimahullah, bahawa adalah hak atas setiap orang Muslim mengangkat tangan mereka ketika rukuk dan bangun daripadanya, disebabkan hadis Ibnu Umar ini. Dan satu faedah bahawa Ibnu Umar juga sebenarnya mengangkat tangan dalam hadis-hadis yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis-hadis lain dia buat macam mana yang dia lihat Nabi buat. Jadi kalau kita ada dalil, ada riwayat Ibnu Umar meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapati Ibnu Umar tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ikut riwayatnya. Okey, kita ikut siapa? Kita ikut riwayat ke kita ikut perawi?
Kita ikut riwayat. Ikut riwayat maksudnya ikut Nabi SAW. Bukan kita ikut perawi. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Itu adalah kaedah ataupun kata-kata ulama yang masyhur dalam keadaan seperti ini. Yang dijadikan iktibar, dijadikan hujah adalah apa yang perawi itu riwayatkan. Bukan apa yang dia lihat, bukan apa yang merupakan pandangannya. Jadi ijtihadnya bukan hujah dalam agama. Hujahnya adalah dalam riwayatnya. Sebab tu kita susah payah cari hadis, kita cek sanadnya, lihat perawi-perawinya. Kemudian kita tentukan ia sahih ataupun tidak sahih, supaya kita nak berhukum dengan riwayatnya, bukan nak hukum dengan pendapatnya. Walaupun dia seorang sahabat. Itu satu. Kemudian kita dapati bahawa perawi itu dalam riwayat lain mengikut apa yang dia riwayatkan. Jadi kita ada dua percanggahan. Satu, dia tak ikut apa yang Nabi buat. Satu lagi, dia ikut apa yang Nabi buat. Jadi ini menguatkan yang mana satu? Menguatkan riwayat tadi bahawa inilah yang sepatutnya. Kita ambil apa yang Nabi buat dan riwayat yang sahabat ini buat. Kemudian kalau kita katakan sahih lah apa yang dia riwayat yang Ibnu Umar tidak buat apa yang Nabi buat, kita katakan mungkin apa? Dia nak tunjukkan bahawa perbuatan itu tidak wajib. Jadi terdapat ini adalah hujah yang sangat kuat dalam masalah ini. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud juga adalah riwayat yang lemah. Dan sama juga ia berkata Nabi SAW angkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian dia tidak ulang lagi. Dan kita katakan itu adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Apa yang dia tak nampak Nabi angkat tangan ketika rukuk, bangun daripada rukuk. Ibnu Umar nampak. Jadi siapa kita nak ambil? Dua-dua kata benar. Jadi kita ambil kata-kata orang yang nampak. Sebab orang yang kata tak nampak, dia tak kata bahawa Nabi tak buat. Itu satulah daripada sudut ini. Dan tidak ada kecelaannya seorang sahabat Nabi SAW tak tahu macam mana Nabi SAW solat, terlupa atau tak tahu. Dan kalau kita perhatikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, banyak juga sunnah dalam solat dia tak buat atau dia tak tahu. Seperti mana cara rukuknya dan beberapa hal yang lain ini dibahaskan oleh al-ulama. Bukan kita nak keluarkan kesalahannya, tapi nak tunjukkan bahawa bukanlah satu kemustahilan sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengetahui sunnah Nabi SAW. Baik, jadi ilmu itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kita kalau taruhlah kita ni mazhab Hanafi pun, kita dah tahu hujahnya macam tu, maka kita seharusnya tinggalkan mazhab kita yang ini dalam masalah ini dan kita ikut hadis Nabi SAW. Ketika itu taklid dalam masalah ini tidak baik. Baik, kemudian kita lihat riwayat yang berikutnya. Kata Ibnu Hajar, wa fi hadithi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi thumma yukabbir. Yang maknanya, dan di dalam hadis Abu Humaid dalam Abu Dawud, Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kepada dua bahunya, kemudian beliau bertakbir. Thumma yukabbir. Jadi kali ini riwayat ini daripada Abu Dawud. Daripada sudut makna tak ada banyak perbezaannya. Cuma di sini Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehinggalah yuhadhi bihima. Dia menjajarkan kedua tangannya ke paras dua bahunya. Hampir sama juga. Tapi masalahnya thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir. Adakah makna takbir ini takbiratul ihram ke? Ataupun takbir nak rukuk ke? Atau takbir mana ni? Ini agak tidak jelas. Tapi kalau kita perhatikan susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab kita, dia sebenarnya nak terangkan yang mana satu? Takbiratul ihram ke takbir yang lepas itu? Takbir yang lepas itu. Nah, kata San'ani rahimahullah ta'ala telah berlalu dalam hadis Abu Humaid daripada riwayat Al-Bukhari
lakin laisa fihi dzikrul raf'i illa 'inda takbiratul ihram. Dalam riwayat Bukhari tidak ada sebut mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram. Berbeza dengan hadis Abu Daud ini, kerana di dalamnya terdapat mengangkat tangan dalam tiga tempat. Jadi kita ada dua hadis. Kalau awak nak faham, satu hadis Ibnu Umar yang tadi kita baca ada angkat tangan 3 tempat. Hadis Abu Humaid pun ada dalam Bukhari, tapi dia cuma angkat tangan dalam takbiratul ihram. Jadi datangnya, ada dua sahabat, datangnya Ibnu Hajar, dia bawakan riwayat di luar Bukhari dan Muslim untuk Abu Humaid yang ada dia mengangkat tangan di tiga tempat. Sebagaimana yang ada dalam riwayat Ibnu Umar. Baik, dan lafaznya di dalam Abu Daud, dalam kitab tu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibayhi fa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibayhi. Al-hadith tamamuhu thumma qala Allahu akbar wa raka'a thumma i'tadala falam yusawwib ra'sahu wa lam yaqna' wa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi thumma qala sami'a Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa i'tadal hatta raja'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi mu'tadila. Al-hadith. Jadi riwayatnya dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bila diri untuk salat, dia akan tegak berdiri. Jadi tak ada gerak-gerak lagi, tegak berdiri, dan dia mengangkat kedua tangannya sehingga ke paras bahunya. Dan apabila dia ingin rukuk, dia mengangkat dua tangannya sampai ke paras bahunya. Hadis. Jadi ini permulaan secara umum, kemudian sambungannya, kemudian dia berkata Allahu Akbar dan dia rukuk. Okey. Kemudian dia akan tegak rukuk i'tadal dalam rukuknya. Dia tidak mengangkat kepalanya, dia tidak tundukkannya. Dan dia akan meletakkan dua tangannya atas dua lututnya. Kemudian beliau akan berkata sami'allahu liman hamidah seraya mengangkat kedua tangannya, wa rafa'a yadayhi wa'tadal, dan dia akan i'tidal diri hinggalah kembalinya tulang-tulangnya ke tempatnya secara tegas, secara i'tidal, tegak. Hadis. Al-hadis maknanya sampai habis hadis tersebut. Jadi di dalam riwayat ini ada isbat Nabi angkat dua tangan di tiga tempat. Takbiratul ihram, rukuk dan bangun daripada rukuk. Jadi ini semakna dengan riwayat Ibnu Umar. Jadi diulang ni bukan sengaja nak ulang sebab dia daripada riwayat sahabat yang lain. Boleh? Dalam Abu Daud. Cuma kata San'ani rahimahullah ta'ala, sepatutnya pengarang kitab berkata selepas kata-katanya thumma yukabbir al-hadis, dia kena kata apa ni? Al-hadis. Dia tak boleh cakap thumma yukabbir, stop. Dia kena kata thumma yukabbir, kemudian Nabi bertakbir, sambungan sampai habis hadis, supaya dia menunjukkan bahawa dia sedang beristidlal dengan semua hadis tu sampai habis, bukan bahagian atas saja. Kerana orang boleh mewahamkan atau boleh memahamkan seseorang, orang boleh faham bahawa hadis Abu Humaid itu hanya ada mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sebenarnya bukan gitu. Kita dah baca hadis dia, kita tahu bahawa yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia rukuk sampai dia bangun daripada rukuk. Baik. Jadi ini kesilapan teknikal lah. Kena kata al-hadis. Kemudian riwayat yang berikutnya, wali Muslimin an Malik bin al-Huwairith nahwu hadis Ibnu Umar lakin qal hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Dalam riwayat Muslim dari Malik bin al-Huwairith seperti hadis Ibnu Umar. Sekarang sahabat yang ketiga. Mula-mula Ibnu Umar, yang kedua siapa? Abu Humaid. Yang ketiga Malik bin al-Huwairith. Tiga sahabat yang berbeza riwayatkan sifat salat Nabi SAW yang angkat tangan ni. Jadi kata Ibnu Hajar, riwayat Malik bin al-Huwairith ni seperti hadis Ibnu Umar,
tetapi ada berbeza lafaz yang juga berbeza makna kalau zahirnya, iaitu qal hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai, hinggalah Nabi angkat tangannya sampai ke paras hujung dua telinganya. Yang tadi semuanya naik sampai apa? Tangan sampai paras bahu. Riwayat Malik bin Al-Huwairith dalam Sahih Muslim sampai ke hujung telinganya. Furu' maknanya cabang asalnya, bukan asal. Jadi nak tahu telinga start tumbuh daripada mana. Ini asal ke ini cabang ke bawah ni cabang. Senang-senangkan awak, saya dah dengar daripada Syekh Masyhur bin Salman, dia kata apa? Yang bawah ni yang cabang. Jadi cabang ni bawah sini. Furu' udhunai. Baik. Jadi dua tangan sampai cabang dua telinga. Tangan, adakah bau ke sampai siku semua naik? Sampai kat sini ke hujung tangan jari ni pun tangan. Jadi kata San'ani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama mensyarahkan hadis, atrafuhuma, hujung tangan jari lah. Nah, jadi di sini kata San'ani, zahirnya apa? Khalafa riwayata Ibni Umar wa Abi Humaid fi hadzal lafz. Jadi lafaz ini menyalahi riwayat Ibnu Umar sampai bahu, Abu Humaid sampai bahu. Di Malik bin Al-Huwairith riwayatnya lain. Jadi ulama pun berselisih pendapat nak buat mana satu ni, mana satu yang sunnah, sampai kat bahu ke kita angkat tangan ke sampai sini. Atas sikit ke sini je sudah. Ada yang melakukan tarjih. Mereka pakai taktik ataupun cara tarjih. Dan mereka tarjihkan riwayat mana yang paling sahih sekali. Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim. Lepas tu, okeylah yang riwayat Abu Humaid dalam apa? Dalam Abu Daud. Tapi ni dua-dua dah kuat lah. Bahawa dia sampai paras bahu. Jadi mereka kata, sampai paras bahu je. Sebab dia dalam muttafaqun alaih. Ada pula yang berkata, kita combine-kanlah dua-dua hadis. Selagi boleh kompromi kan, kita kompromikan. Lagipun dua-dua sahih. Satu Bukhari Muslim, satu apa? Satu Sahih Muslim. Sahih Muslim ke Sunan Muslim? Sahih Muslim. Ulama dah syaratkan, yang pengarang ya mensyaratkan hadisnya, kitabnya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kalau dia cakap sunan aja, dia tak syaratkan hadisnya dalam kitabnya adalah hadis yang sahih. Kalau dia kata musnad aja, dia tak syaratkan sahih. Sebab tu adalah salah besar kalau awak dengar orang kata sahih As-Sittah, kitab 6 yang sahih. Yang dimaksudkan adalah Bukhari, Muslim dan Sunan yang 4. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dia kata semua kitab ni kitab-kitab sahih. Kalau ada orang awam cakap macam itu, okeylah, ada orang awam tak belajar. Tapi kalau dia doktor, kalau orang panggil dia hafiz, sekali dia cakap macam ini. Ataupun dia ulama mazhab Hanafi, sekali dia cakap macam ini, kita katakan dia tak tahu menahu tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kena belajar balik. Sebab semua ulama tahu bahawa yang sahih tu, yang dua tu, Sahih Bukhari Muslim. Sebab dia syaratkan sahih. Yang lagi 4 tu, dia tak syaratkan sahih. Mungkin ada sahih, mungkin ada yang tidak. Waktu teringat saya tentang satu kisah. Kisah ni baru juga tadi sebenarnya. Ada orang-orang Syiah nak isbatkan bahawa adanya riwayat 12 imam, nama 12 imam, konon dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bawa datang seorang alim yang mengarang kitab Yanabi al-Mawaddah. Dan dalam kitab tu dia kata, ada riwayat 12 imam Syiah. 12 imam Syiah tu mula daripada Ali bin Abi Talib sampai kepada Imam Mahdi yang tak tahu nama dia siapa. Yang cannot be, tak boleh sebut nama dia. Ni dah macam cerita apa tu lah. Sebut nama dia nanti lain jadi macam. Tak boleh sebut nama. Okey. Yang penting dia kata, ini dia kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Orang awam memanglah tak tahu. Tak tahu nak cari dan tak.
Tapi kalau periksa, dia punya title Hanafi, mazhab Hanafi. Okey, jadi diorang sangka mazhab Hanafi je maknanya dia dah apa? Dia jadi Ahlussunnah wal Jamaah lah. Siapa kata mazhab Hanafi mazhab fikih? Dan tak mustahil orang tu mazhab Hanafi tapi lepas tu dia jadi Syiah, ataupun waktu dia kata dia Hanafi sebenarnya dia Syiah, dia action je. Baik. Tak ada masalah tu, bukan tak ada masalah, maknanya biasa tu berlaku. Orang selalu cakap macam itu. Nah, dia kata aku Syafi'i tapi dia apa ni? Sebenarnya Syiah. Jadi mana boleh buktikan dia Ahlussunnah macam tu? Lepas tu kita lihat dalam kitabnya dia kata apa? Antara yang dia kata adalah telah diriwayatkan dalam kitab 6 yang sahih. Ini nampak pecah lubang. Dan tentu dia bukan apa ni? Dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak tahu menahu pun bahawa Ahlussunnah tak pernah menganggap kitab 6 tu adalah 6 yang sahih. Yang kita kata adalah Bukhari Muslim adalah kitab sahih. Yang lagi 4 tu bukan kitab sahih. Itu satu. Kita belum cerita pasal sanad dia. Dia tinggal atau dia hidup tahun 1200. Dia meninggal dunia 1290 lebih hijrah. Itu dah zaman 200 tahun selepas apa ni? Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi. Dah jauh dia. Zaman khilafah Uthmaniyah tu. Jauh. Ini bukan zaman compilation of hadis ni. Ini zaman nukil daripada kitab-kitab hadis. Dah tak ada apa lagi orang boleh keluarkan satu kitab, dia kata ni aku riwayat terus sampai Abu Hurairah sampai Nabi SAW. Dah tak ada lagi. Dah tak ada, zaman ni dah tak ada lagi. Jadi kalau ada sanad daripada seorang alim sekarang ni, kalau ada orang ambil sanad kat Mesir ke, dekat mana-mana, Saudi ke, India ke, dia punya sanad dah tak ada sampai kepada Abu Hurairah. Sanad dia akan sampai kepada kitab dulu. Sampai pada kitab Bukhari. Lepas tu daripada Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Itu ada. Nama dia punya hadis yang tak ada dalam kitab-kitab hadis, yang boleh sampai terus kepada sahabat sampai Rasulullah SAW, tak wujud. Tak wujud. Kalau ada pembohong besar, macam mana kau boleh ada hadis? Ulama-ulama tu cari macam nak rak. Betul tak? Bertahun-tahun. Pergi sana, sini. Betul tak? Sabah punya Sabah. Macam-macam orang diorang jumpa. Diorang tak dapat hadis ni, kau dapat hadis ni. Kau duduk kat Singapura je. Itu satu. Jadi kalau buat apa kita gunakan tu sebagai dalil adanya riwayat Imam Syiah dalam kitab Ahlussunnah? Awak sebut itu secondary reference. Awak kena sebut primary reference. Asal kitab tu, asal hadis tu kat mana? Kat kitab mana? Daripada situ kita cek. Tu kitab Ahlussunnah ke kitab Syiah juga. Buat maklum tak ada hadis 12 nama 12 imam dalam mana-mana kitab sunnah. Ahlussunnah tak ada dalam kitab Khawarij, tak ada dalam kitab Mu'tazilah, tak ada dalam kitab Zaidiyah pun tak ada. Ismailiyah pun tak ada. Qadiani lagi tak ada. Yang ni apa puak dalam Islam? Satu puak Islam pun tak ada orang yang ada riwayat 12 imam. Semua riwayat 12 imam cuma ada kat kitab Syiah 12 sajalah. Dia je yang ada. Dan riwayat tu hanya wujud selepas tu. Bila dia nak apa? Dia nak tahan lama kan? Dia tak mau kena apa ni, kena bongkar. Dia buat hadis dia. Dia kata aku yang betul. Mazhab aku yang betul. Imam semua adalah imam kita mesti ini. Apa dalil? Ni dia nas kita. Tu riwayat dia. Tapi bila cek riwayat dia bukannya sampai pada Ali bin Abi Thalib ke Ahlul Bait, sampai pada Jabir juga. Jabir bin Abdullah, tak habis dia punya riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Tapi diorang terlupa. Kadang-kadang diorang bawa lagi satu punya Jabir bin Samurah macam tadi tu, Jabir bin Samurah. Ini dalam mazhab Syiah, rijal dalam sudut kitab perawi dia ni tak boleh pakai. Ada apa faedahnya? Cuba bayangkan, jadikan sesuatu sebagai akidah. Sesuatu ni adalah akidah yang besar yang bezakan Syiah ni dengan semua orang Islam. Dan bahkan sampai kafir mengkafirkan orang yang tak beriman dengan akidah ini. Bila tanya mana dalilnya, berceraru dia. Lepas tu keluarkan dalilnya, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis-hadis mana pun. Cuma ada dalam kitab mereka saja. Mana boleh jadi hujah? Takkan Allah SWT atau Rasulullah SAW nak bebankan umat Islam dengan hadis dalam satu rukun Islam atau rukun iman dengan hadis yang cuma ada kat dalam, yang tersembunyi kat mana-mana, entah dekat
keluarga mereka je. Mana boleh jadi hujah? Dia mesti mutawatir. Macam solat, awak boleh jumpa masalah solat ni dalam Quran berlambak-lambak, berpuluh, 70 lebih ayat tentang solat, tentang puasa, tentang haji, semua jelas. Dalam hadis banyak betul. Semua puak, tak kira Mu'tazilah, tak kira mana-mana puak Khawarij, siapa semuanya, semua ada hadis. Rukun Islam, rukun iman, semua ada. Termasuk kat dalam kitab Syiah. Tapi bila lepas imamiyah cuma dekat dalam kitab dia. Ni menunjukkan apa? Dia ada-adakan. Dia pergi dapur, dia buka periuk, dia masak-masak macam mana pun keluar satu hadis. Lepas tu dia nak suruh kita beriman dengan hadis tu. Baik. Baik. Balik kepada riwayat kita ni. Jamak. Kita menjamakkan ataupun sebahagian ulama cuba mengkompromikan antara hadis Ibnu Umar Abu Humaid dan hadis Malik Ibn al-Huwairis. Macam mana? Mereka jamak kan? Mereka kata angkat tangan sampai dekat bahu. Jadi ikut hadis pertama. Dan sampai dekat bahu. Tetapi tangan ni kat sini. Jadi ada ekstra ni, hujung tangan dekat apa? Hujung telinga. Kat bahu tak? Dia kata kat bahu juga ni. Yang ini kat atas. Jadi kita buat dulu lah. Ni adalah mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dia kompromi kan antara dua-dua hadis. Dia kata semua hadis ni sama sebenarnya. Asalnya sama. Semua sahih. Dan nak ikutkan jamak ni kuat ke tak kuat ni? Kuat. Dia tak menafikan antara satu dengan yang lain. Jadi kita angkat sampai dekat apa ni? Hujung telinga ni dekat arah sini. Okey lah. Ini mazhab Syafi'i. Untuk semua takbirat, mengangkat tangan. Kata San'ani pun wa hadza jam'un hasan. Dan begitu juga kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, dia pun kata ini adalah jamak yang bagus. Cuma tak salah kalau orang nak buat cuma dekat bahu sekali-sekali, lepas tu sekali-sekali dia angkat sampai dekat telinga. Sebab dua-dua hadis yang sahih, tak ada masalah. Yang masalah apa dia? Orang yang mengangkat tangan, Allah Akbar, gini aja angkat. Kipas saja. Sikit je, Allah Akbar, sikit je. Kadang kat bawah je dah Allah Akbar. Apa ni? Macam main-main pula. Allah Akbar, angkat gini-gini. Macam anak-anak kecil kan, budak-budak. Dia tengok mak bapak dia sembahyang, dia pun sembahyang, dia angkat tangan. Gitu je. Tak boleh. Sebab apa? Tak sampai ke bahu. Dan banyak orang angkat macam gini je. Tak, macam tai chi je. Tak, sampai atas lagi. Sampai kepada apa ni? Bahu maknanya naikkan seberapa boleh. Dekat dengan bahu. Bukan gini. Ini bukan angkat ke bahu. Kalau macam gini, walaupun sama level, ni angkat ke bahu tak? Ni nak tolak. Nah, tolak apa? Gini. Dan tak adalah kita gini-gini, tak payahlah. Ada orang angkat style juga tau. Allahu Akbar. Kita kan daripada bawah, kita gini je. Allahu Akbar. Settle lah. Natural movement. Okey. Dan bukan Allahu Akbar pun tak ada. Jadi jangan sampai bawah sangat. Angkat, jangan malas. Cuba. Kecuali tangan sakit ke apa tu lain cerita. Satu lagi ada orang, kalau dia tak kurang, dia terlebih pula. Sampai atas. Allahu Akbar. Dah sampai macam gini. Nak sangat jari dekat apa ni, dekat telinga, sampai macam ni dah over. Ni dah kat atas. Kita patut gini. Ada yang sampai masuk ke dalam telinga. Ni imam, selalu imam. Allahu Akbar. Macam nak azan pun ada. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada kan? Dan saya dengar ni bukan kat sini mula-mula. Saya dengar daripada dekat Saudi punya ulama cakap macam itu. Kat sana pun ada. Jadi kat sini mesti ada kan. Sebenarnya saya pun pernah nampak pakcik-pakcik yang macam gini. Sampai macam itu sekali. Jadi itu pun tak mau bawah sangat pun. Tak mau gini, semua tak mau. Jadi gini. Jadi sebab tu kita atas sikit, tengah-tengah tu pun dah okey lah. Sini dah okey lah. Allah Akbar. Sebab apa? Hadisnya sahih. Hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Sehingga dia naikkan ke
hujung dua telinganya. Naam. Apa yang tak disebutkan di sini? Ada lagi tak angkat tangan? Bila lagi kita angkat tangan? Lepas sujud angkat tangan tak? Kalau tengok tak ada kan kat sini. Lepas tu nak sujud tak ada angkat tangan. Kalau tengok hadis-hadis ni semuanya cuma sebut 3 tempat saja. Tapi ada hadis yang menunjukkan ada lagi satu tempat dan hadis ni sahih. Iaitu apabila kita bangun daripada 2 rakaat, yakni daripada tasyahud awal. Bangun daripada tasyahud awal, nak diri tu pun kita angkat tangan. Baik. Saya nak bacakan hadis ya. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari nombor 736. Siapa yang rajin nak periksa boleh cek. Iaitu hadis Ibnu Umar juga. Hadisnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi kama kana yasna'u 'inda iftitahis shalah. Kata Ibnu Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada 2 rakaat, yakni tasyahud awal, maka beliau mengangkat 2 tangannya sampai ke paras bahunya sebagaimana dia buat ketika dia mulakan solat, yakni ketika takbiratul ihram. Sama aja. Hadis ni dalam Sahih Al-Bukhari 736. Hadis 736 ikut pengiraan nombor Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kebanyakan kitab-kitab hadis pakai nombor tu. Dan ini kalau ada solat yang lebih daripada 2 rakaat lah, ataupun yang ada 2 tasyahud lah. Kalau 4 rakaat ataupun 3 rakaat, atau ada 2 tasyahud, minta maaf. Kalau witir kalau ada 2 tasyahud pun tak ada angkat tangan juga. Jadi ini sahih. Dan terdapat riwayat seperti itu dalam Sunan Abu Dawud nombor 721 dan Tirmizi 218, Ibnu Hibban. Baik, tapi daripada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dan di dalamnya daripada 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua kata bahawa Nabi bila bangun daripada 2 rakaat kabbara, beliau akan bertakbir, wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi, dan angkat 2 tangannya sampai ke paras 2 bahunya. Jadi riwayat ini daripada 10 orang sahabat. Okey. Qala Al-Khattabi, kata Imam Al-Khattabi, huwa hadithun sahih. Hadis ini sahih. Waqad qala bihi jama'atun min ahli al-hadis. Telah berkata dengan hadis ini atau beramal dengan hadis ini sejumlah ulama hadis. Wal qawlu bihi lazibun ala asli qabuli ziyadat wa ziyadatu min athiqati maqbulah. Dan beramal dengannya adalah lazim menurut kaedah menerima tambahan daripada perawi, dan tambahan daripada perawi yang dipercayai diterima. Jadi kita ada sahabat yang tak sebut Nabi angkat tangan lepas 2 rakaat. Kita ada sahabat yang kata Nabi angkat tangan. Jadi kita nak ambil yang mana? Yang tambahan. Sebab dia dipercayai, tak ada masalah. Begitu juga kata Ibnu Daqiq Al-Aid ketika mensyarahkan Al-Umdah. Ini Umdatul Ahkam, dia ulama Syafi'i, guru kepada dia ulama Syafi'i sezaman dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sabata ar-raf'u 'inda al-qiyam min ar-rak'atain. Telah tetap atau telah sabit mengangkat 2 tangan ketika bangun daripada 2 rakaat. Berkata pula Al-Imam Al-Baihaqi, dan beliau ni memang ulama mazhab Syafi'i. Dia kata, "Idza sahhal hadits fa huwa mazhabi." Dia kata ini adalah mazhab Syafi'i, sebab Imam Syafi'i kata bila hadis tu sahih, ini adalah mazhabku. Imam Baihaqi dia pakai apa? Dia pakai kata imam dia. Jadi kita pun kalau cakap macam itu, kita ikut je ulama Syafi'i. Kemudian berkata pula Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata innahu fi sahih
hadis ini dalam sahih, yakni Sahih Al-Bukhari. Jadi ikut imam aku, dia adalah mazhab imam aku. Sebab imam aku kata jika hadis tu sahih, dia adalah mazhabku. Jadi Imam Nawawi pun pakai apa ni? Pakai hujah seperti itu. Ini dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab. Baik, kemudian kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, mengangkat dua tangan di tempat-tempat ini hukumnya sunat. Baik, yang ni buat dapat pahala. Sunat ni sunat muakkadah, sebab Nabi biasa buat tak tinggalkan. Dan ini menurut para ulama pentahqiq, minal ulama al-amili nabi sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah. Wa qad thabatat fi sihahi was sunan. Dan hadis-hadis ini telah sahih di dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan. Wala mu'aridha laha wala muqawwim. Dan tidak ada percanggahan daripada hadis-hadis lain. Waqtarau, dan lepas itu ramai lagi ulama mazhab Hambali yang juga berpendapat demikian. Jadi ini persalahan. Jadi mazhab Hambali pun macam tu, mazhab Syafi'i pun macam tu. Kecuali yang kita tak jumpa kat sini adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memang tak angkat tangan. Ini yang betul dalam masalah ini. Kemudian ada permasalahan ataupun perbincangan, apakah hikmah bila kita solat ni kita angkat tangan kat tempat-tempat ni? Kenapa bila masuk je solat kita angkat tangan? Maka datanglah orang yang akan kata, apa yang awak pernah dengar? Bila angkat tangan nampak macam apa? Tengah apa? Allahu Akbar. Macam tengah apa? Tak pernah dengar apa hikmah ni? Awak kalau orang attack, awak dah tak boleh lawan lagi, awak buat apa? Awak pun lepaskan semua senjata, awak pun surrender. Surrender macam mana? Angkat tangan. Jadi mereka kata hikmah je adalah nampak kita sedang menyerah kepada Allah SWT. Itu kata sebagian mereka. Ada kata kita angkat tangan nak agungkan, nak tunjukkan, mengagungkan Allah SWT. Baik. Jadi itu juga kita selalu dengar dan dinukilkan, baik, oleh ulama. Dia pakai kata-kata ulama lah. Tapi sebahagian pula mereka berkata ia adalah penghias solat, zinatun lis solah, penghias solat. Dan ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar sendiri. Dan sebenarnya ada sahabat yang riwayatkan juga dengan sanad yang sahih. Jadi kalau begitu, itulah hikmahnya. Sebab ada riwayat daripada sahabat bahawa ia adalah penghias solat. Jadi kita hias solat kita dengan mengangkat tangan ketika bertakbir ini. Tapi bukan mentang-mentang kita hias solat ni, boleh hias solat, kita hias solat dengan macam-macam angkat tangan. Tak juga kita boleh menyilat pula, konon-konon nak hias solat. Tak, maksudnya menghias solat yang sunnah ni dia. Jadi kalau orang tak angkat tangan, maknanya solat dia tu tak cantik. Tidak cantik. Jadi asalnya adalah ittiba, mengikut sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan? Kalau apa soalan silakan, sebab hadis berikutnya pembahasannya panjang lebar dari sudut sanad tentang masalah sedekap letak tangan atas dada ni. Sebaiknya kita tangguh untuk minggu depan ya. Saya ada soalan. Bila kita angkat tangan tu, tangan kita harus rapat ni ataupun soalan yang baik. Angkat tangan tu kita rapatkan jari ataupun kita buka besar-besar? Macam mana? Atau kita kuncup macam ini ataupun kita... Jadi jawabnya apa? Tak ada dalil kita rapatkan dan tak ada dalil kita lebarkan. Jadi buat macam biasa. Normal kita bila angkat tangan gini ke gini sangat ke? Biasa dia akan terbuka sikit. Biasa ya, terbuka sikit tak apa. Yang penting dia menghadap ke hadapan. Menghadap ke hadapan, belakang ni sampai ke bahu.
Jadi selepas ini kita dah kena hati-hati lah Jadi maknanya bukan sentiasa kita buat sampai kat bahu aja. Sekali-sekali kita buat, kalau nak amal asal hadis yang apa, buat sampai dekat telinga. In fact yang telinga tu sebenarnya lagi bagus sebab dia jamakkan antara dua-dua hadis. Jadi sekali-sekali ni, sekali-sekali tu. Sebab takut nanti kita dah buat satu je, kita lupa yang lagi satu. Kalau kita buat kat atas, maknanya akan kuranglah possibility kita kat bawah tau. Sebab kurang tak boleh. Kalau kita dah gini, biasa gini, nanti lama-lama dia makin turun tau. Dia makin lama makin malas, dia makin turun sampai kat alas macam gini je, kat bawah je. Jadi naikkan atas dan relax dulu. Angkat, Allahu Akbar. Relax dulu, stay dulu. Baru apa ni? Baru turun ke, baru rokok ke, baru apa? Kena tahan dulu. Baru kita boleh dapat itu posture. Tapi bergantung kepada imam lah. Kalau imam cepat tu lain cerita lah. Okay. Dan kemudian satu lagi masalah adalah bila angkat tangan tu sesaing atau bersaing dengan baca takbir Allahu Akbar ke, sebelum ke, selepas ke. Jadi maknanya sama-sama Allahu Akbar kan, cantik macam itu. Ataupun angkat dulu Allahu Akbar, ataupun baca dulu Allahu Akbar, angkat. Tiga-tiga boleh. Sebab lafaz dalam Sahih Muslim ada tiga-tiga. Semua ada, tiga-tiga pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Takbir macam ini, macam nak azan, macam nak ajuk orang. Tak. Gini. Hadap straight. Yuhadhi maknanya macam gini. Okey. Baik. Dan lagi satu lah, jangan sampai nak gini. Gini bukan. Yang ada orang sampai gini, dah lah tempat kanan tak muat. Tak ada yang macam gini. Tarik. Tak juga, ni gini je. Tinggi sikit pun tak apa. Okey? Jangan buat macam lain-lain. Nanti orang tengok apa ni benda bukan-bukan korang buat ni. Tapi kalau memang kita memang tergitu, tak sengaja, tu lain cerita. Ada orang dia passion lain-lain sikit. Tapi jangan pula oleh kerana ada ustaz buat macam itu, maknanya orang kan itulah yang sunnah. Tak ada juga. Gitu je, biasa je. Okey? Ada soalan lain? Nah, fadhal. Jika kita mengangkat tangan ketika pergi ke rakaat yang ketiga dalam solat, jika mengangkat tangan lepas tasyahud tu, ialah yang tadi tu kita baca hadis dalam Sahih Bukhari. Lepas tasyahud kita masuk rakaat ke berapa? Rakaat ketiga lah. Ke awak nak angkat tangan untuk rakaat keempat lepas sujud gitu? Bukan, maksud dia waktu kita nak angkat tangan tu, waktu kita tahiyat habis, tu angkat tangan ataupun dah diri baru angkat tangan? Dah diri macam tadi juga. Sampai kat bahu, sampai berdiri. Baik. Cuma kalau dalam kitab sifat solat Nabi SAW oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia bawakan riwayat-riwayat lain. Pada dia, ini semua sahih. Jadi siapa nak ikut berdasarkan hal tersebut, teruskan. Tapi di dalam pendapat jumhur, tak. Yang ada semuanya yang mereka pegang adalah yang tadi je, biasa sampai itu pun Syekh Al-Albani rahimahullah bukan kata mesti macam itu sekali-sekali. Dia kata bukan selalu. Kalau dibuat pun, sebab apa? Hadis itu tak masyhur. Menunjukkan bahawa kalau dilakukan pun sekali-sekali. Baik, yang penting adalah yang macam biasa tadi kita lakukan tadi. Semua waktu kita diri kita angkat. Jadi semua ada 4 tempat, betul tak? Takbiratul ihram, rukuk, bangun daripada rukuk dan bangun daripada tahiyat awal. Kalau masbuk macam mana? Ni betul. Sekarang awak masbuk, baik untuk imam rakaat kedua, jadi imam angkat tangan. Tapi untuk awak baru rakaat pertama contohnya. Awak angkat tangan ikut imam ke? Tidak. Kemudian lepas tu the second one, pada awak dah 2 rakaat. Tapi pada imam rakaat ketiga, imam tak angkat tangan. Awak angkat tangan ke tidak? 6, siapa nak jawab? Kena ke?
Kena jawab. Ha? Ikut imam. Imam angkat kita angkat. Ya. Ke ikut kita punya kiraan. Daripada sudut dalil untuk masalah ni secara spesifik, ada tak hadis kalaulah kamu masbuk, imam angkat tangan, kamu angkat tangan macam itu? Tak ada. Jadi secara spesifik tak ada. Yang ada dalil umum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia gini, kita gini. Bila gini. So siapa yang mengikut hadis umum ikut imam, dia kata apa? Imam angkat tangan. Tapi isunya bila imam tak angkat tangan, kita punya rakaat kedua patutnya angkat tangan pula. So kita angkat tangan juga ke tidak? Kita kalau angkat tangan, kita beramal pula dengan apa ni? Sunnah Nabi, bila setiap 2 rakaat dia angkat tangan lah. Bangun daripada 2 rakaat dia angkat tangan. So kita buat 2 kali. Ha? Boleh ke? Sama tu kan dia ikut imam kedua dia punya dua. Jadi dua-dua dia buat tu, dua-dua ada sebab. Ada dalil. So, kalau dia nak buat macam itu, okey. Kalau dia tak nak buat terus pun okey juga. Dan ikutkan. Tak ada dalil apa-apa. Nak ikut imam boleh. Lepas tu ikut kita punya kiraan pun boleh. Ataupun buat ketika imam dan ketika kiraan kita. Dua-dua boleh. Tak ada ulama' yang kata, oh ini betul, ini salah. Semua ijtihad yang apa ni, tak ada dalil yang khusus. Baik. Jadi bagus kalau ada tangan, ada 2 tangan, boleh angkat. Kesian kalau orang tak ada tangan, dia tak dapat sunnah ni. Tapi ada orang dah ada tangan tau, tapi dia tak nak angkat. Bukan pasal dia malas nak angkat, dia buat kerja lain sampai dia tak angkat. Lebih-lebih lagi musim tarawih Ramadan ke Qiyamul Lail ke, apa diorang selalu buat? Dia tengok imam baca apa ni, baca panjang-panjang. Imam baca panjang, aku tak faham lah, ngantuk lah, tak khusyuk lah. So dia kata, aku nak pegang mushaf, aku nak tengok, nak follow, jadi aku tak ngantuk. Ada tak orang fikir macam tu? Jadi bila dah pegang mushaf, nak angkat tangan pun dah susah. Lagi-lagi mushaf besar. Ataupun mushaf nak masuk dalam kocik lah, nak itu, nak ini. Akhirnya dia tak angkat tangan. Dan kadang-kadang lagi satu dia tak buat, akan datang. Dia tak apa ni, letak tangan kanan atas tangan kiri. Dan kalau dia buat juga, lepas tu dia boleh lah, entah kecil ke dia punya tu kan, dia macam gini, dia tak letak atas tangan kiri. Tapi ketika itu mata dia dah tak tengok apa? Dah tak tengok tempat sujud. Dia dah tengok mushaf. Kita dapati bahawa dia telah menyalahi sunnah. Ada tangan, ada apa semuanya. Dan dia punya kerja ni baca Quran ke suruh dengar? Ke suruh cek dekat mushaf? Kerja dia apa sekarang makmum? Suruh dengar je imam. Fa idza quri'al Qur'ani fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah. Wa ansitu, ambil perhatian. Satu istima' dengan telinga, lain satu al-insat. Fikirkan makna dia. Pay attention. Nanti kita akan dapat rahmat dari Allah SWT. Ini masuk dalam solat dan juga luar solat. Jadi berapa kita nak sibuk nak pergi tengok lah dia baca betul ke tak ke apa. Ni bukan time tu. Nak tahu dia baca betul ke tak betul ni bila ni? Dalam kelas. Ini dalam solat. Dalam solat bukan sesi belajar tau. Ada orang gini, dia baru hafal Quran, lepas tu dia punya hafalan actually tak berapa bagus, tapi dia nak baca. Lepas tu dia nak expect orang kat belakang nak betulkan dia. Kalau awak belum lagi mantap hafalan, kenapa pergi baca surah tu? Kalau nak baca sendiri-sendirilah. Ni depan orang, ada hak tau makmum di belakang, ada hak. Awak baca apa yang bagus, hafal lah. Lepas tu kenapa susahkan orang untuk nak betulkan bacaan? Jadi kita confident, kita apa ayat yang kita confident, atau surah yang kita confident, nak jadi imam kita tolak imam, kita baca yang itu. Bukan 2 jam baru nak pergi baca apa yang kita, entah berapa lama last, kita ulang entah seminggu lepas, 2 minggu lepas. Kita ingat-ingat lupa je. Tapi kita expect orang belakang tu hafiz, dia akan apa? Dia akan betulkan. Dia dah menzalimi hak makmum. Baik, begitu juga orang jadi imam, orang jemput tarawih, tapi hafalan dia tak ulang tak apa semuanya, tapi dia nak baca juga. Lepas tu banyak salah, dia nanya apa?
Orang kat belakang. Sebab bila banyak sangkut-sangkut tu, khusyuk dia tak sempurna. Kacau lagi. Lepas tu timbul pula apa imam ni apa tak. Alright. Lepas tu akhirnya orang kat belakang kena apa? Kena buat kerja untuk imam. Apa dia? Kena checkkan untuk imam, kena buka mushaf. Lagi satu hal. Jadi tak sepatutnya itu berlaku. Ya, ada satu soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Selain solat maghrib, isyak, wajibkah kita menguatkan suara semasa solat subuh? Solat subuh, wajibkah kita menguatkan suara semasa solat subuh? Betul ke ada orang tanya ni? Betul ni? Ke takut salah apa ni? Salah tulis soalan. Saya rasa semua orang tahulah solat jahar ni. Melainkan orang baru nak start solat lah. Dia takkan tahu bahawa semua masjid akan apa ni? Solat jahar, solat subuh, maghrib dan isyak. Ini solat wajib. Solat Jumaat pun sama. Solat hari raya pun sama. Kemudian ada khilaf solat gerhana dikuatkan ke tidak. Solat jenazah juga dipelankan. Baik, tak ada masalah. Itu 2 rakaat pertama lah. Ada soalan lain? Okey, kita berhenti di sini. Kita sambung insya-Allah pada minggu depan. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.